Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya muliakan Pengerusi Majlis Pakcik Rahim daripada Putrajaya, dia VVIP khas yang terbangkan daripada Putrajaya untuk mengerusikan majlis kita pada hari ini. Saudara Adam Hamid yang bukan sahaja seorang artis yang disegani, tapi dia dengan hati nurani yang bersama dengan keadilan dan Pakatan Rakyat demi membina Malaysia yang lebih baik. Bukan gemuruh untuk beliau. Bukan mudah. Bukan mudah untuk para artis ya, dengan apapun cabaran berhadapan berani untuk menyatakan kebenaran. Yang saya hormati Meja Bersara Kadir Sultan yang merupakan ya, orang warga Tegar Bangsar yang juga telah memfailkan saman kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia atas kehadiran hampir 5,000 pengundi hantu di Lembah Pantai. Ya, hadirin hadirat, Kak Yati, Abang Mail, ya, semua pakar-pakar, orang lama yang telah menjaga bukan sahaja kemah ini, tapi memastikan kemah ini selamat daripada malapetaka puting beliung. Saya nampak Ustaz Nizam juga di sini daripada Kampung Limau. Hadirin hadirat lain, teman-teman seperjuangan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum. Saudara-saudari gilai, Banakam. Kita kena tahu, esok dia kata Putadu Vertical. Yes, so esok merupakan hari Tahun Baru Tamil ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir dalam ceramah pada malam ini. Teman-teman bangsa Cina, Tahajahau. Hampa pun kata hau sekali lah kan. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita selesai ceramah kalau sebentar tadi di Lengkok Abdullah, kawasan Bangsar, dan kemudiannya di sini. Dan saya fikir kalau dengar ya suara Meja Kadir tadi, dia berapi-api, bukan apa, kerana dah lama ya, menyimpan suara dan juga dendam. Kerana kalaulah dikatakan Malaysia ni ya, kita punyai kerajaan yang yakin dengan kuasa, dia yakin, dia kata dia ni disayangi oleh rakyat, maka tak ada salah nak bagi kita ni tengok, dengar ucapan daripada Pakatan Rakyat, daripada calon yang nak bertanding ni, calon bertanding kan, dah umum dah, menerusi media arus perdana. Ni nak datang, dia nak buat program, bukan sesuatu yang mudah. Jadi kadang-kadang geram ya. Kenapa? Kadang-kadang semua prasarana di bumi Allah ini sampai di peringkat Kuala Lumpur ini bukan milik Barisan Nasional. Daripada saya, ya, kita bukan kata semua dipaksa undi Pakatan Rakyat, tidak. Tapi semua, sama ada dewan, sama ada kemudahan, sama ada duit rakyat ya, itu semuanya seharusnya digunakan untuk menjaga kebajikan rakyat. Tapi sebaliknya sekarang parlimen dah bubar. Saya gaji dah terhenti. Tapi di peringkat kerajaan pusat, mereka masih lagi, kalau anggota kabinet terima gaji, okeylah, termasuk menteri wilayah. Tapi seluruh prasarana di BKL ke ya, sama ada wang-wang dan agensi kerajaan diguna pakai sewenang-wenangnya. Tak ada hormat. Dia kena faham mandat rakyat bagi dalam 5 tahun saja. Kemudian nak kena dapat mandat yang baru, tak boleh umum. Tak boleh umum projek baru. Tak boleh kata ini semua kerja di BKL, termasuklah membaik pulih tandas, itu kena terima kasih nonci. Ada ke? Pada saya ni kerja di BKL memang tugasan Menteri Wilayah Persekutuan. Ya, bukan kita tak terima kasih. Pada saya alhamdulillah lepas 57 tahun Bang Wahab nak ingat bagi BRIM kot. Okey lah kan, lepas 57 tahun. Dulu punya tak pernah dengar pun BRIM. Kan kita duk kata pakcik-makcik kat parlimen ni lah, antara ahli parlimen termasuk daripada PAS, DAP, sering kali kami kata tak boleh paras garis kemiskinan 800 lebih kat Semenanjung tak cukup. Orang yang duduk kat KL ni memerlukan ya kerajaan yang prihatin. Takkan kita nak kira paras garis kemiskinan yang sama sejak 60-an. Tak majulah kita. Nak kira yang sama je dulu sampai sekarang, tak majulah kita. Dia kena tambah ikut inflasi. Tak tahulah kalau Menteri UMNO tu faham inflasi tu apa. Jadi inflasi ni kadar harga barangan yang naik. Siapa yang pergi pasar malam tengok harga bawang merah, naik berapa banyak kali dalam masa bulan ke bulan. Jadi kerana itu kita kata paras
garis kemiskinan di Parlimen, kita adakan perdebatan, perbahasan. Kita kata harus kita naik sasaran bagi kerajaan yang prihatin RM3,000 sekeluarga sebulan, khusus kat bandar. Anak bagi tahu ni, ini Pakatan Rakyat Pembawa Perubahan. Kita cakap apa respon UMNO BN? Respon timbalan menteri ke dia kata ni Pakatan Rakyat ini ya hidup di awang-awangan, bermimpi di siang hari. Tak perlu nak target RM3,000, tak perlu. Ya, rakyat tak perlu duit itu. RM800 cukup kekal sebagai paras garis kemiskinan. 2 bulan lepas itu bila kita gaduh, kita kata tak boleh, kena tingkatkan supaya kita ni relevan, baru prihatin. Ya, bukan semua orang ada rumah nilai juta-juta ringgit, bukan semua orang ada duit projek boleh bagi ke anak supaya anak tu dapat gaji RM30,000, RM40,000 sebulan. Nak hidup di Kuala Lumpur bukan mudah, dan ini harus diakui oleh mana-mana kerajaan. Akhirnya dia kata kita tipu, dia kata kita tak pandai. 2 bulan lepas itu dia perkenalkan bantuan rakyat satu Malaysia, bantuan RM500 untuk keluarga yang mendapat gaji RM3,000 ke bawah. Nak bagi tahu, ini semua kita sebut. Bukanlah saya nak kata mendabik dada, tidak. Yang saya nak katakan, tuan-tuan perempuan, hang bagi kuasa macam tu. Nak bagi tahu, 3 penggal bawah Barisan Nasional Lembah Pantai ni. 3 penggal. Lepas tu dia kata kalau bawah pembangkang ni tak mungkin dapat pembangunan, tak mungkin dapat kemajuan. Kita sebut sekali lagi, kat Bukit Bintang tu bawah pembangkang ke bawah kerajaan? Bawah DAP Pakatan Rakyat. Pembangunan amat pesat. Sama lah sekarang ni, bawah 5 tahun Pakatan Rakyat. Alhamdulillah. Kenapa? Hang bagi ingat sikit kat UMNO BN tu. Janganlah duduk senyap-senyap 3 penggal, tiba-tiba tu 250 juta dah disamun. Kita duk kata okeylah, kesian Datuk Seri Shahrizad dia tak jawatan. Ya. Tapi jangan lupa, duit tak bayar lagi. Duit tak bayar lagi. 250 juta masih lagi tak dibayar. Yang ditahan, didakwa, di penjara siapa? Dakwa di mahkamah Rafizi Ramli dan Ketua Wanita Keadilan Puan Zuraida. Nak bagi tahu inilah keadilan di Malaysia. Jadi kerana itu tuan-tuan perempuan, yang kita nak tonjolkan di sini adalah peluang kali pertama dalam sejarah Malaysia bagi Pakatan Rakyat untuk memegang teraju pemerintahan. Kita dah buktikan di bawah kerajaan negeri. Tuan-tuan perempuan bukan mudah nak bagi air percuma, sementara Syabas tu dikawal oleh orang UMNO. You kena faham, tak ada kerajaan ni dalam Malaysia, mungkin sejarah pertama dalam dunia ni, dia bagi air, dia kata rawatan air dan juga bekalan air pada syarikat swasta. Sedangkan rawatan dan bekalan kerajaan dapat duit. You see, you patut kawal, tapi dia bagi dekat Syabas. Kemudian kalau orang di Lembah Pantai, ramai antara pakcik-makcik mungkin dapat skim sewa hingga milik. Bayarlah setiap bulan nak beli rumah PPR. Kata bagusnya BN ni, dia bagi pinjaman. Dia bagi pinjaman, kita tak tengok pinjaman yang dia bagi, kadar faedah 6.5%. Maksudnya lebih RM8. Setiap bulan kita bayar dari bulan ke bulan. Harga tinggi itu pasal dia boleh sanggup bagi kadar faedah banyak tu. 6.5%. Sedangkan untuk Syabas di Selangor, bila kita ambil alih, kita pun tahu apa yang mereka buat. 320 juta ringgit dia bagi pinjaman kat Syabas, 0% kadar faedah. Nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, tanpa Pakatan Rakyat tak mungkin kita tahu semua ini. Dan yang saya geram sangat sekarang ni, okey, tak setuju dengan kami, kebagilah kami ruang nak berdebat atau keluar televisyen untuk kita tawarkan manifesto dulu. Tak sampai 2 minggu, saya ingat dia boleh kata manifesto kita ini akan bankruptkan Malaysia. Kalau turunkan harga kereta, bankrupt Malaysia. Kalau bagi pendidikan percuma, bankrupt Malaysia. Kalau tambah perkenalkan skim-skim lain, bankrupt Malaysia. Tiba-tiba tanpa diketahui,
6 minggu lalu kita perkenalkan manifesto. Minggu lalu Barisan Nasional pun lancarkan manifesto dengan gilang gemilang. Tak cukup dengan 10 minit makcik-pakcik lintas langsung, dia bagi 2 jam. 2 jam dia guna televisyen tu. Kemudian dia pun pergi cetak rompak semua kita punya manifesto. Jadi bila cetak rompak semuanya, alhamdulillah pada saya terbukti. Kalau kami yang datang dengan idea yang baik, tentunya haruslah kita memilih Pakatan Rakyat. Turunkan harga kereta. Kita kata 5 tahun harga kereta itu yang sekarang ini menjadi sebahagian utama hutang-hutang orang di bandar dan dua bandar. Nak beli kereta ni, harga kereta kadang-kadang sampai mencecah 150% daripada harga asal. Sedangkan orang duk tempat lain, negara lain bayar lagi murah. Kita beri janji, akhirnya Barisan Nasional terpaksa tiru. Tapi yang saya nak bagi tahu khusus bagi semua pemandu teksi. Saya dengar pemandu teksi pun tak apalah, BN dah turunkan, dah bagi ni, bagi permit persendirian. Tak bagi tahu, dia bagi permit persendirian ya. Tapi untuk permit yang kekal, yang dipegang oleh ni tauke-tauke UMNO besar, datuk-datuk, ketua-ketua bahagian yang bukannya memandu teksi pun, Tan Sri, itu tak apa pula, tak mau ambil balik. Jadi akhirnya majoriti semua ini masih lagi mendapat kawalan terhadap permit teksi. Yang kita janjikan pakcik-makcik, kita janjikan apa? Kalau nak dapat permit teksi, syarat utama apa? You kena bawa teksi itu. Tak bawa, mai sini balik, bagi balik permit. Bagi balik permit. Tak bawa teksi, saya tahu dekat Wan Menerong banyak kondominium kat Bangsar. Bayangkan, teksi diletakkan di situ. Terkejut saya, tengok, ilah ada teksi. Dia ambil permit, dia paksa orang lain miskin bawa kereta tu. Kemudian dia ambil lah duit daripada simpanan. Nak bagi tahu ini masih lagi berleluasa, tak mau dirubah oleh UMNO BN. Dan tuan-tuan apa nak cakap? Takkanlah yang boleh UMNO guna apa dia? Politik fitnah, politik ganah. Kalau Kak Sri Pahang hari ini dah keluar dah parang. Parang kat petugas kami nak takut-takutkan. Ni, profesional lah sikit. Malaysia ni demokrasi. Hang tak suka kami tak apa, pilah balik rumah tutup telinga. Ya, tapi bila bab kita nak bertemu dengan pengundi, kena bagi ruang. Jangan ugut. Sama juga saya ucap terima kasih kemah UMNO BN kat sana tak kacau. Macam itulah politik baru. Kita akhirnya mahu bersama-sama bangunkan Malaysia. Kerana itu saya katakan, bercakap tentang apa isu utama. Tuan-tuan perempuan, yang saya paling bimbang sekarang bila bercakap tentang politik fitnah adalah bila masa semua undang-undang dalam negara kita, kalau bab dia kumpulan satu pihak yang sokong UMNO BN, dia berikan laluan, dia dilindungi. Ini tak boleh, tak boleh kita terima. Kerana apa? Akhirnya satu undang-undang je. Ahli UMNO ke ahli keadilan ke ahli DAP, semua harus dinilai dan diadili bawah undang-undang tersebut. Teman saya Saudara Tan Chua, ini pun saya tahu ada pimpinan tertinggi UMNO datang di lembah pantai, kata Tan Chua ni dahang lahat datu. Dia tak pernah baca berita yang pi hadir Perhimpunan Agung UMNO tu semua Sultan-Sultan Sulu. Itu tak mau bagi tahu yang 42,000 ahli UMNO di Sabah keturunan Sulu. Jadi jangan guna dakwaan jahat sebegini. Harus profesional. Pada saya yang kita mahu adalah semua mereka yang melanggar undang-undang, yang pukul petugas kami, yang pukul rakyat terbanyak, yang terlibat dalam politik keganasan, mereka ini harus diadili. Kita mahu sistem keselamatan yang adil, yang tidak memilih bulu. Tuan-tuan apa kena ingat ya. Saya satu je contoh saya nak bawa di sini. Contoh yang saya sebut tadi, individu bernama Papa Gomo. Kenapa saya sebut? Kerana pada saya fitnah itu, jangan lupa, lebih besar dosa daripada membunuh. Kenapa? Kerana kita hancurkan nama baik orang. Kita hancurkan kredibiliti maruah orang. Sedangkan aib maruah itu adalah perkara yang terpenting dalam Islam. Tuan-tuan perempuan, bayangkan orang ini, Papa Gomo ini,
bukan sahaja isu terkena pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baiklah, Datuk Seri Anwar difitnah, ya, dibebaskan di mahkamah juga, tak apa, mereka teruskan dengan cerita yang jahat, yang jijik. Tapi kena faham, Lim Guan Eng dan anak beliau juga difitnah oleh Papa Gomo, ya. Tambahan lagi, siapa lagi? Ahmad Sarbaini. Siapa dia? Yang meninggal dunia di perkarangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ya. Dia ini merupakan pegawai kastam. Pergi disoal di SPRM, dijumpai terbunuh. Sampai hari ini tak tahu apa jadi. Laporan bedah siasat pun keluarga tak dapat. Bayangkan gambar dalam handphone beliau. Saya jumpa dengan keluarga Ahmad Sarbaini. Dia katakan gambar dalam handphone arwah, dikeluarkan gambar seorang gadis muda, diletakkan dalam blog Papa Gomo. Dia kata inilah gadis yang mengadakan hubungan intim dengan si mati. You bayangkan. Sampai tahap itu keluarga dia jumpa dengan saya, abang ipar Ahmad Sarbaini, anak dia, isteri dia, kata perempuan yang diletakkan itu merupakan kawan akrab, kawan baik anak si arwah. Boleh sanggup dia fitnah begitu, ya? Ditunjuk, tapi tak ada tindakan. Kami tunjukkan, kami buktikan individu ini, ya, bukan sahaja punya dua IC polis ada, IC warga negara ada, warga negara biasa. Dibuang daripada PDRM, dibuang kerana rasuah. PDRM sendiri yang mengakui hal ini, tapi masih dilindungi kerana melaksanakan kerja-kerja fitnah pihak UMNO BN. Kalau tak percaya, bagaimanakah Papa Gomo ini boleh dijemput oleh Kementerian Pertahanan? Dia jemput pakcik, makcik, dia jemput hadir bersama Ketua Menteri Pulau Pinang, naik masuk dan menyelam bersama dalam kapal selam KD Tunku Abdul Rahman. Ini hakikat. Nak bagi tahu, inilah yang akan hancurkan masyarakat kita. Kalau saya pergi ceramah di Kedah, di Kuala Pilah, bayangkan, inilah, ya, yang akhirnya mereka edar CD porno anak-anak kita. Nak marah siapa? Keluar di TV3, di RTM, di Utusan Malaysia. Siapa yang tunjukkan? Adakah semata-mata nak lawan, nak pastikan UMNO itu kekal berkuasa? Kita sanggup laksanakan perkara jijik sedemikian? Sedarlah tuan-tuan perempuan, sedarlah. Kalaupun di Pulau Pinang itu, saya nak ingatkan, Kosukun tu Jawa ke bangsa dia, makcik. Kosukun pun Cina, tapi isunya dalam keadilan, dalam Pakatan Rakyat. Kita ada pertemuan, perbincangan. Isu masyarakat, agenda masyarakat India kita bincangkan. Kemiskinan mereka, bagaimana nak bantu. Sensitiviti orang Melayu kita bawakan dalam perbincangan Pakatan Rakyat. Dia sampaikan, kita kata, kenapa Lim Guan Eng di Pulau Pinang itu keutamaan dia di Pulau Pinang apa? Nak hapuskan miskin tegak. Yang miskin tegak ni siapa di Pulau Pinang? Dan selepas UMNO perintah lebih 57 tahun di peringkat kerajaan pusat, Melayu di antaranya, ada juga India dan Cina yang miskin. Tapi isunya adalah bila kita punya pimpinan yang mampu laksana, bukan mengikut kaum, itulah masanya untuk kita benar-benar berjaya. Tuan-tuan perempuan, yang berkait tentang kedudukan istimewa orang Melayu, saya nak tanya, selama ini siapa yang telah hilangkan saham kita bernilai 52 bilion, dah tinggal 2 bilion ringgit? Kenapa semua ini tak nak kita soal? Dia bercakap tentang nak tolong orang Melayu bawah BRIM ni. Okey, nak tolong semua yang miskin. Saya boleh bagi tahu sekarang ditingkatkan RM1,200. Kenapa dia tak mau pastikan Syed Mokhtar tidak lagi memonopoli bernas, tidak lagi menguasai gula, tidak lagi menguasai port pelabuhan Tanjung Pelepas dan sebagainya? Kenapa? Pos Malaysia termasuk, tak lama lagi KTM, anggota KTMB diambil alih oleh MMC. Semua ini yang mengakibatkan harga tu tinggi, harga barangan naik. Yang kita kata nak selesaikan masalah barangan naik ini, harus hancurkan, mansuhkan monopoli. Nak tambah bantuan BRIM, tak ada masalah, Pakatan Rakyat boleh kekalkan. Jangan lupa di Selangor,
bagi duit rakyat menerusi tender terbuka. Tender terbuka untuk projek-projek kerajaan. Tuan-tuan puan-puan, jangan lupa dekat DBKL, kalau saya boleh heret satu persatu tengok siapa yang buat projek cat, siapa yang buat projek, siapa yang ambil keuntungan. Tak ada menteri ke Datuk Bandar yang berani tunjukkan bagaimana sistem itu dilaksana. Ya, mereka bagi duit, tapi kerana tidak ada suara rakyat, tak ada cara untuk kita mempersoalkan perbelanjaan, maka bilion duit rakyat itu begitu saja dibelanjakan. Saya dapat tahu banyak daripada segi program-program cat-cat ni. Hanya tentulah bila dilindungi oleh DBKL yang pada sekarang ni, bukan kita marah kaki tangan DBKL, nak cakap pimpinan atasan semua, ya, diarahkan untuk menurut arahan menteri. Bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau sekarang pun boleh ambil duit KWSP untuk buat projek-projek dia, lama lagi bagi kuasa begitulah. Ia pada saya mudah. Okey, Pakatan Rakyat kita kekal BRIM ke apa ke, tapi kita nak pastikan kroni-kroni besar ni, kroni-kroni besar ni kita kena heret. Hentikan duit mereka yang sentiasa dikeluarkan daripada dana rakyat. Jadi hadirin hadirat, ini penting. Kerana pada saya, selagi inilah nasib kita. Inilah nasib di Malaysia ini. Kerana itu, akhirnya saya juga ingin beri peringatan, kerana saya tahu kebelakangan ini risalah yang diedarkan mudah. Dia bagi risalah saya ini pengkhianat bangsa. Dia bagi risalah saya ini mengkhianati, ya, dengan menghina pihak polis. Saya nak kata on record, ya, salah satu penghinaan terbesar pada pihak polis adalah bila masa kerajaan BN merampas tanah pihak polis ibu pejabat daerah Brickfields. You bayangkan, tanah polis lebih 30 tahun kuartus polis terdiri. Dia boleh bagi tanah tu untuk pemaju. Siapa pemaju dia? Ketua Wanita UMNO Bukit Bintang, Senator Mariani Yip. Saya bangkitkan di Parlimen keputusan Menteri Dalam Negeri, termasuklah seluruh kabinet. Maksudnya nak marah kami. Yang saya nak kata, pengkhianat yang terbesar ini yang jual tanah polis bagi untuk keuntungan kita pun tak cukup. Kebajikan, kedudukan, rumah untuk polis yang tidak sempurna. Sama juga dengan mereka yang membuat pembelian. Pakcik-makcik, bayangkan dia belinya kapal selam tu tak boleh menyelam. Nak marah siapa? Marah kami pula. Kami pula pengkhianat. Yang pakcik pergi pilih menteri tu, dia ambil komisen 500 juta. Dia kata untuk latihan dan sebagainya. Lepas tu kapal selam tak boleh menyelam. Lepas tu sekarang tak cukup. Dengan kontroversi itu disiasat oleh Mahkamah Perancis semua, dia pergi beli lagi peralatan-peralatan lain. Kami di dalam Pakatan Rakyat sekarang sudah wujudkan satu majlis keselamatan, termasuk juga pimpinan atasan Kagat, Major Najmi. Bukan semua orang daripada Kagat ini yang tak boleh dipercayai. Dia selalunya dia rallying call gempur. Wira kena kuat sikit lah, kena kuat sikit lah. Ya, tapi semua termasuk Datuk Jeneral Bersara Ghafir, nombor 2 dalam Angkatan Tentera Darat Malaysia, Datuk Jeneral Hashim, ya, semua akan bertanding, khusus Datuk Jeneral Hashim di Johor Bahru bawah Parti Keadilan Rakyat, sementara Major Najmi akan bertanding di bawah Parti PAS, ya. Dan mereka wujudkan satu Majlis Keselamatan Negara bawah Pakatan. Kenapa? Kerana pada mereka sejak tahun 2000 operasi politik saja yang menjadi usaha utama keselamatan negara. Kerana itu tak boleh tumpukan kepada politik, tumpukan kepada pengganas di pesisiran, tumpukan kepada pengganas di persempadan. Jangan dipolitikkan keselamatan negara. Pada saya, tugas polis termasuk ATM bukan untuk menyiasat dan memastikan UMNO terus menang. Dia tumpuan dia seperti Datuk Jeneral Ghafir kata, tak boleh lagi bertumpu kepada operasi politik, tapi kepada keselamatan dan pertahanan negara. Bila kita ada kebebasan nak persoal
Ya, strategi keselamatan mungkin rahsia Pak Cik Makcik. Itu mungkin rahsia, tapi peralatan yang kita beli, kita wajib tahu kalau kapal terbang tu tak boleh, kalau enjin dia hilang ke. Ini harus kita ketahui untuk memastikan keselamatan negara terjaga. Dua lagi individu daripada pihak polis yang bersama kita, iaitu Datuk Fauzi, bekas pengarah siasatan jenayah, ya, Selangor, dan juga Datuk Mat Zain, bekas pengarah siasatan jenayah Kuala Lumpur. Jadi kalau pihak polis, termasuklah Musa Hassan sekarang nak mengaku pula. Musa Hassan pula dah mengaku. Dia serang pula Hishamuddin Hussein On. Walaupun tak boleh percaya sangat dia kan. Tapi isunya sekarang ini sudah berubah, bermulanya era baru di mana kita kata keadilan itu untuk semua, ya. Kita nak bagi tahu juga masa depan khusus pilihan raya umum kali ini, saya tak takut pun, ya, Mei 13 pada saya tak relevan. Kenapa? Kita semua duduk Malaysia, ya, kita perkenal jiran-jiran kita. Di Selangor tu kerat tangan darah biru tua pun dapat juga mesra usia emas. Kita tidak memilih bulu isunya. Kalau ahli UMNO, MIC, MCA pun kita minta undi untuk perubahan, kerana mereka juga akan mendapat nikmat kepimpinan yang bersih bawah Pakatan Rakyat. Mereka juga dilindungi. Soalnya memang geram, kadang saya pun geram dengan fitnah. Tapi saya nak bagi tahu, kita ini menggunakan akal, fikiran, ilmu dan juga hati budi. Ya, kita bukan benci sesiapa pun. Dr. Mahathir Mohamad satu je syarat, tak mau masuk penjara, bagi balik duit rakyat. Sama juga dengan Taib Mahmud. Dah tangkap dah keluarga dia. Bayangkan, orang putih kata global witness. Dulu baiklah kata Pakatan je tangkap ni, ditangkap. Dia kata dia jual tanah, dia ambil tanah orang Bumi Putra kat Sarawak. Dia kata bayar RM10,000 lah. Lepas tu mereka mana tahu cari, orang kampung ni mana tahu cari lawyer. Dia hina begitu. Dia rampas berbilion ringgit hasil mahsul tanah Sarawak, tapi tidak langsung diambil tindakan oleh Najib Tun Razak, ya, itu Perdana Menteri kita bagi kerajaan sementara. Jadi komitmen kita sekarang ini, semua ini akan diadili, disiasat. Semua kena. Lagi banyak duit yang dapat simpanan, lagi banyak brain kita boleh bagi. Tunggu BN tak tahu bila lagi boleh bankrupt. Makcik-makcik oi, mungkinlah 1, 5, 2 tahun, 3 tahun boleh bagi, lepas tu bankrupt dah. Datin Sri Rosmah jangan lupa banyak lagi barangan kena beli untuk dia. Kita ni dah dapat 500 masih sah sekarang, mungkin ada kata mungkin 1,200. Itu pun pada saya tak jaga pentadbiran. Elek poci mau bagi apa? You nak bagi duit pada rakyat, you have to have simpanan, kena pandai jaga duit. Ini bila duit itu RM500 untuk kamu, RM250 juta untuk aku. RM500 untuk kamu, 30,8 juta untuk anak aku. Come on, tuan-tuan perempuan, kalau dah terang lagi bersuluh, tak nampak lagi, nak serang juga kami ni, saya nak bagi tahu, ya, cukuplah 15 tahun perkara itulah diserang terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Perkara itu yang sebut dulu kata ekstremis Melayu. You tahu, Anwar Ibrahim dia kata ini pejuang Melayu saja, pejuang bahasa kebangsaan, pejuang universiti kebangsaan. Tiba-tiba sekarang terbalik pula, pro Cina. Jadi lihat kepada isu keadilan. Ya, pada saya yang kita mau sebut bukan lagi bertitik tolak pada keperkauman, nak kerajaan bersih. Kalau Pakatan Rakyat, kita bukan Egypt, kita bukan Mesir. Pada menteri yang tak baca sejarah, macam mana nak bandingkan kita dengan Khmer rejim di Cambodia? Berlainan. Malaysia ini terbukti kalau di 4 negeri berlaku perubahan yang baik dan tidak ada masalah. Makanya di peringkat kerajaan pusat yang kita minta satu peluang 5 tahun untuk melaksanakan janji kami. Kalau Tuan Musa Hitam ni, Tuan Musa Hitam boleh kata ni Pakatan Rakyat okey, tak bankrupt punya. Jadi kita ni takkan nak percaya ketua Syawang UMNO kot, kan? Padan-padan lah. Bagi peluang, insya-Allah. Pada saya yang kita minta kali ini, pilihan raya kali ini, untuk melaksanakan semua yang kita laksana, yang kita janjikan, insya-Allah. Tak suka kami, lepas tu hampirlah pilih UMNO balik. Tak ada siapa nak tutup parti UMNO. Kami bukan macam
BN tu nak tutup parti DAP. Ada ke? Dok datang pilihan raya ni punya benci yang kawan nak tutup parti, nak pergi siasat ROS. Apa punya demokrasi? Hang tak suka tak apa, dah kata, tapi hak rakyat untuk memilih. Ya, hak rakyat untuk memilih. Janganlah dok pukul kami, baling barang, baling batu, baling telur, cukup. Ya, tak masa ini kita berhemah. Dan pada saya, seperti yang saya sebutkan, kita bukan macam Mesir. Ni bukan revolusi pakcik-makcik. Nak minta pilihan raya ya, undi ya, relax lah. Kan relax lah. Pihak polis pun dah kata ni, Ketua Polis Negara sebut, dia kata, okey, saya nak pastikan kita profesional, kita akan menjaga keselamatan. Jadi, bagi kami, yang kami nak bagi warning siapa ni? Hishamuddin Hussein Omar ni. Duk sibuk kacau ni. Dia Menteri Dalam Negeri yang tak tahu buat kerja. Jadi akhirnya dia mengganggu gugat kerja-kerja polis. Ya, polis kita minta profesional. Jangan dengar cakap Menteri Dalam Negeri. Pasal Menteri Dalam Negeri tidak profesional. Dia hanya utamakan UMNO BN dan pocek-pokek dia. Yang kita mahu adalah keselamatan itu diutamakan. Hadirin hadirat, pada saya kita ada Majlis Keselamatan Negara yang akan jelaskan, yang akan nasihatkan Pakatan Rakyat. Makanya peralihan kuasa itu pun insya-Allah kita akan laksanakan dengan baik supaya apapun ya, keselamatan rakyat terjamin. Dan orang sekarang ya, di Johor, di Pulau Pinang, di Kedah, ya, di Terengganu, orang sekarang lebih pandai, lebih matang. Dah tengok pun kejayaan Pakatan Rakyat. Dekat Terengganu nak bagi tahu punya kesian. Saya sedih kat Terengganu ni. Pasal dia ada menteri besar yang tak begitu cerdik. Di sana tu Isa Samad ni Terengganu, lain sikit nama dia, okey. Jadi dia lepas Idris Yusof. Hampa teruknya. Mas Syed, okey. Jadi bila saya pergi Terengganu, yang saya lupa, terkejut. Di Terengganu ada satu pasar malam yang terkenal. Payah. Dia nak robohkan pasar ni. Itu pilihan dia, nak pindahkan ke tempat sebelah longkang yang air dia tak mengalir. Itu perancangan Menteri Besar. Tambahan lagi, dalam satu projek utama dia, dia telah membiak dan melepaskan 100 ekor angsa di Tasik Kenyir. Yang akhirnya dalam masa setahun dah mati semua, tinggal 14 ekor. Daripada lembu kepada angsa, kepada segala-galanya dalam Malaysia ni, kerana tidak ada pantauan, tidak ada sistem timbang tara, tak ada orang boleh kritik, semua dia buat betul saja. Itulah akhirnya meranalah kita, meranalah juta-juta, bilion-bilion duit rakyat. Kerana itu hadirat, masa untuk Malaysia yang lebih baik ni tak selalu. Pada saya nak tunggu sampai 2014 tak payahlah. Kan pasal masa tu bukan mudah kalau nak selamatkan Malaysia bila duit dah tak ada. Memang kita berjuang. Memang kita kata kita nak menang. Bukanlah kita nak berjuang tu semata-mata nak pegang kuasa. Tapi makcik-makcik, kalau dah 57 tahun kita bagi pada BN, tak ada salah kita pilih dalam sistem demokratik. Kita pilih gabungan Pakatan Rakyat yang bukan saja lagi pandai buat manifesto, tapi berjaya di peringkat negeri-negeri. Kami kata, nilailah kami. Kan, nilai kami, jangan kecam tanpa membaca manifesto, memberi ruang dan meneliti kejayaan-kejayaan Pakatan Rakyat, insya-Allah. Jadi setakat itu pada saya, ya, yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak baik dari kelemahan diri saya sendiri. Moga orang di bumi angkasa ini kekal ceria, kekal bersemangat, insya-Allah. Bukan mudah untuk kita. Kita harus pastikan setiap seorang pengundi keluar mengundi, janganlah biar pengundi hantu menentukan masa depan di Malaysia. Cukuplah kat Lahad Datu dah. Cukuplah di Sabah dengan hampir 1 juta warga negara baru BN. Tiba masanya untuk khusus di Semenanjung ini kita lakukan sedaya mungkin untuk berubah, insya-Allah, untuk membina dan wujudkan kerajaan pusat di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.